Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan ini kita akan sambung pada tajuk peranan dan fungsi reka bentuk industri. Ini ialah sebagai ulang kaji peranan dan kita dah belajar iaitu prinsip seni, iaitu sejarah perkembangan reka bentuk industri selepas daripada perkembangan revolusi perindustrian di Eropah. Maka ada perubahan dalam bidang pengangkutan, komunikasi, pertanian dan perusahaan. Seterusnya ialah dekat Malaysia, yang mana reka bentuk industri di Malaysia penghasilan model kereta pertama di Malaysia iaitu Proton Saga. Mana ini ialah merupakan salah satu kebanggaan untuk rakyat Malaysia. Pada tahun tersebut sudah ada kereta Proton Saga. Kita sudah belajar juga iaitu prinsip reka bentuk industri. Kita sudah belajar dalam bidang reka bentuk industri ini terdapat reka bentuk produk. Kita lagi masih reka bentuk perabot, reka bentuk automotif. Jadi untuk tajuk yang seterusnya ialah peranan dan fungsi. Kita akan sambung kepada peranan dan fungsi. Peranan reka bentuk industri sangat penting. Ini kerana faktor reka bentuk berkait rapat dengan fungsi produk bagi memenuhi keselesaan dan keperluan harian manusia. Penentuan reka bentuk industri berdasarkan kepada bentuk mengikut fungsi dan reka bentuk mengikut bentuk. Satu ialah reka bentuk itu mengikut fungsi. Fungsi apa? Kalau kita reka bentuk untuk contohnya almari, fungsinya untuk simpan baju, untuk simpan bekas dan sebagainya. Itu ialah bentuk mengikut fungsi. Kita buat bentuk tu, fungsi dia untuk menyimpan barang. Yang kedua, fungsi mengikut bentuk. Maksudnya fungsi. Maksudnya kalau almari tadi, kalau almari yang besar dekat mana yang sesuai, dalam bilik ataupun dekat luar, ataupun almari yang berlubang-lubang, adakah sesuai untuk kita simpan baju ataupun sesuai untuk kita simpan barang makanan dan sebagainya. Itu ialah ada dua penentuan reka bentuk tersebut. Sambung lagi. Yang pertama, bentuk mengikut fungsi. Reka bentuk lebih memberi tumpuan kepada aspek fungsi tanpa menekankan sudut estetik, ergonomik dan kesesuaian reka bentuk produk. Dekat sini kita nampak, maksudnya ini tidaklah orang kata macam memberi kesan ataupun tidaklah orang kata mengikut kesesuaian kepada pengguna. Jadi ini ialah kesesuaian untuk kepentingan, kalau kasut untuk kepentingan tubuh badan kita, kalau kerusi untuk kepentingan cara macam mana kita nak duduk. Maksudnya fungsi itu menekankan sudut estetik dan juga kesesuaian reka bentuk produk. Maksudnya kalau ada kerusi yang jenis macam ni, maksudnya tahan lama. Kalau ada kasut yang jenis macam ni, tahan lama. Kita tengok fungsi mengikut bentuk. Reka bentuk lebih memberi penekanan kepada aspek bentuk luaran dan nilai estetik produk tanpa mengambil kira aspek fungsi yang akan digabungkan dalam reka bentuk produk. Itu ialah fungsi mengikut bentuk. Jadi dekat sini kita dapat tengok yang mana selipar. Selipar itu digunakan untuk pergi dekat mana-mana, digunakan untuk letak dekat tapak kaki kita. Tapi kalau mengikut ini, maksudnya selesa ataupun tidak selesa, ataupun memberi kesan yang negatif. Sambung lagi, fungsi mengikut bentuk. Reka bentuk lebih memberi penekanan kepada aspek bentuk luaran dan nilai estetik produk tanpa mengambil kira aspek fungsi yang akan digabungkan dalam reka bentuk produk. Maksudnya dia tak lebih kepada fungsi sangat, lebih kepada bentuk. Contohnya tengok kerusi ni, apa beza banding dengan kerusi yang ini.
ini memanglah tapak dia ataupun kaki dia memang ada 4 tapi kakinya kecil, kurang stabil berbanding dengan kerusi yang ada dekat sini. Berbanding sama juga dengan selipar ataupun kasut yang dikeluarkan. Selipar ini ialah lebih mudah untuk risiko kepada kaki kita berbanding ini. Maksudnya fungsi itu mengikut bentuk. Dan kalau kasut yang macam ni, maksudnya orang yang kaki besar tidak sesuai. Berbanding dengan bentuk mengikut fungsi. Seterusnya sambung pada prinsip dan juga elemen. Prinsip reka bentuk industri merupakan satu gambaran tentang cara kita mengamati dan juga memproses maklumat visual bagi menghasilkan idea dan imej dalam bentuk 2D. Maksudnya prinsip ini dia akan memberi kepada kita idea untuk kita mereka sesuatu bentuk. Tengok prinsip dia dalam setiap apa yang kita keluarkan berkaitan dengan reka bentuk industri ini, maka mesti kena ada kesatuan, kontra dan juga penegasan, keseimbangan dan juga kepelbagaian ruang. Kita tengok yang pertama, kesatuan. Menimbulkan kesan sepadu, lengkap dan juga memberi impak idea yang menyeluruh. Kontra dan juga penegasan, menarik perhatian, memberi fokus dan juga mengelakkan kebosanan. Keseimbangan, kesamaan dan juga kesepadanan dari segi berat, tarikan dan juga tumpuan dan juga kepelbagaian ruang, memberi gaya, variasi, tenaga, idea berbeza dan juga daya tarikan dalam perubahan. Untuk ruang ini ialah penggunaan perspektif mengikut kesesuaian jarak dan juga kedudukan. Untuk kita bina satu satu reka bentuk, maka mesti kena ada antara prinsip elemen. Seterusnya ialah ergonomik. Ergonomik ialah satu disiplin ilmu mengenai kebolehan, hak dan juga ciri-ciri manusia yang berkaitan dengan reka bentuk. Ergonomik memainkan peranan penting dalam penghasilan produk agar dapat digunakan secara efisien dan juga efektif. Kita tengok objektif. Ni objektif ergonomik. Yang pertama, meningkatkan tahap keberkesanan dan juga kecekapan kerja atau sebarang aktiviti yang dilaksanakan, seperti mengurangkan kesalahan, meningkatkan produktiviti dan juga memudahkan kerja. Jadi setiap reka bentuk yang dikeluarkan itu untuk dilaksanakan, seperti mengurangkan kesalahan, meningkatkan produktiviti, mesti kena ada ergonomik ni. Barulah menjadi sesuatu kerja yang kita lakukan itu ialah yang bentuk efisien, yang terbaik. Yang kedua ialah untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan yang positif, seperti keselamatan. Kita pakai selipar, contohnya selipar itu selamat untuk kita, ataupun keselesaan untuk kaki kita, ataupun kualiti ketika